Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey, topik minggu ini rasa macam hot sikit. Selamat Hari Raya. Lagi. Raya pada semua. Jalakan mungkin ada yang masih jalan raya lagi Betul, jalan raya tu. Kalau jalan raya tu jangan terlalu malam-malam sangat. Mm-mm. Dalam pukul 10 lebih gitu dah balik. Orang pun nak rehat apa ni semua kan. And also kalau ada yang sampai ke petang tu, kalau boleh di waktu maghrib tu jangan lupa tutup pintu. Kan? Betul? Habis kata orang yang ada yang tak tutup pintu biar sebab orang datang tamu dan buka je, okey. Buka tingkap lah. Tutup pintu. Macam tu. Tutup je pintu sekejap je. Mungkin tamu pun faham. Okey nak maghrib. Kadang-kadang tamu pun nak tanya. Tuan rumah pun segan kan. Betul. Tak nak cakap, cik boleh tutup pintu maghrib. Kan nanti orang cakap kita kurang ajar pula. So, faham-faham je lah. Betul? Okey. Dan topik kita minggu ini pasal main sihir. Main sihir. Main. Ni cakap pasal Excited Saya main sihir. Sebab pasal tahu, kadang kita nak tahu juga kebanyakan orang ni sekarang macam makin lama macam suka main sihir. Yang paling terperanjatnya bila kita dapat tahu yang suka main macam gini nak mencuba anak-anak muda. Betul. Ada nak cuba, ada yang dah tahu macam kawan-kawan kan. Kau try, kau test ni. Aku kasih kau buat-buat gini, kau test. Mesti perempuan ni pusing punya. Confirm Nanti jadi. adalah pakai mancis ke apa gitu-gitu. Pusing. Tahu pakai mancis Betul. Taklah, bedal. Saya dah tahu. Saya mentam je. Pasal saya pernah dengar, tak tahu apalah. Gentil-gentil apa. Wah, kawan terbang Mungkin jalan raya. Okey, betul. Mungkin. Selita. Jalan kat langit kan apa ni semua. Selita nak ke Jurong. Mungkin. Okey. Macam mana? Sebab kadang-kadang bila terfikir balik, anak muda sekarang pakai suka main sihir. Apa yang buat tertanya-tanya, orang ramai juga pernah tanya apa tau? Budak-budak ni tak takut dosa ke? Kan? So, bila fikir lagi mendalam lagi, adakah kerana kurangnya asas ajaran agama Islam yang sampai sekarang semua orang tak tahu dosa besar dia macam mana. Betul. Kalau awak buat orang tu meninggal, tanggungannya macam mana, semua tak fikir pasal di hari kemudian. So ada pula bangsa macam ada yang orang imin cakap apa tahu, kawan dia tengah sakit akibatkan konon tu macam matai dia buat. Tapi bila dapat tahu bukan matai dia buat, keluarga mak bapaknya matai tu yang pergi buatkan. Sebab geram ke apa, pasal mungkin dia tolak cinta ke apa. True. Ever happen before. Happen pula kan. Sekarang ni buat English. Sama air macam batin. Good job. So macam itu. So Ustaz macam mana sekarang ni? Bagi orang yang sikit-sikit je buat, sikit-sikit je sihir. Macam mana Yang meriah hari raya ni. Lain lah. Mungkin semua dah dapat bebas. Tak ada paksang trace together. Kau terbang lah semua. Kau terbang semua tak main. MRT semua tak main. Tak main. Masya Allah. Okay. So I think first kali kita bahaskan tentang yang sihir ni. Sihir menyihir ni memang actually dah terjadi daripada zaman dulu lagi. Even daripada zaman Nabi Sulaiman AS pun sudah ada sihir. Dan kitab-kitab sihir ataupun buku-buku sihir banyaknya ada pada zaman Nabi Sulaiman AS, yang mana Nabi Sulaiman AS kebanyakannya beliau sendiri sudah tanam. Ada yang dibakar, ada yang ditanam. Tetapi untuk zaman sekarang banyak yang daripada orang-orang yang nak kaji balik buku-buku sihir itu sehingga mereka kaji di mana Babylon, di mana tempatnya rajanya Nabi Sulaiman AS, kerajaannya. Sebab ditanam itu di bawah kerajaannya. So dia cari sampai sekarang. So ada yang kalau tengok YouTube ke ataupun yang lain-lain, ada yang bilang sudah jumpa beberapa buku-buku sihir dan lain-lain. Wallahu alam, apakah itu buku sihir daripada zaman Nabi Sulaiman AS ataupun tak, wallahu alam. Tapi yang jelas untuk zaman sekarang, dalam keadaan yang moden ni pun
sudah maknanya masih lagi ada. Dan kita kat negara Singapura ni, bayangkan, negara yang moden seperti ini pun masih juga main lagi benda-benda yang ada unsur syirik, ada unsur khurafatnya, iaitu sihir. Dan sihir ni kadang-kadang banyak, based on saya punya case, banyak yang mereka katakan yang sihirnya adalah orang yang terdekat dan lain-lain. Banyak saya selalu dengar seperti itu. Wallahu a'lam. Dia bukan masalah kita nak cari siapa yang menyihir ataupun macam mana, tapi masih lagi ada. Itu yang saya rasa saya kurang senang. Sebab masih lagi senang. Dan betul kata Suzairi, banyak daripada kalangan anak-anak muda yang dah terjun ke dalam ilmu sihir ni. Apakah dia belajar sendiri ataupun dia sendiri pergi bersama dengan mak bapaknya. Perlu tengok untuk dulu mak bapak hantar anak-anak yang ngaji. Tapi sekarang ada kes anak bapa dengan mak hantar anak sekali pergi sihir orang. Yang mana mungkin bekas tunangnya, mana bekas matainya dan lain-lainnya, yang orang-orang yang pernah bercinta dengan anaknya dan lain-lain rasa tak puas hati, ataupun dengan jirannya dan lain-lainnya. Sudahlah, stop it. Jangan sampai kita lakukan benda-benda yang syirik seperti ini. Saya really tak puas hati. Tak puas hati. Kesian. Kadang-kadang kita tengok ketika saya rawat orang-orang yang terkena seperti ini, kesian sekali, kesian. Dan semuanya orang-orang yang baik. Yang terkena sihir, terkena gangguan, orang-orang yang baik semua. Yang saya juga boleh ketengahkan sedikit. Kadang-kadang kalau orang ni dia melakukan sihir-sihir seperti ini, dia ada beberapa perkara dia punya sebab-sebab tujuan tu. Yang pertama adalah ketika orang tersebut ada rasa iri hati ataupun dengki. Bila kita nampak saudara kita, bila kita nampak jiran kita, bila nampak kawan kita berjaya dan lain-lain, kita rasa tak puas hati dengan kejayaan dia. Kita rasa kenapa dia boleh dapat rezeki lebih banyak daripada kita. Kenapa dia boleh sukses, kita tak boleh sukses. Kenapa dia boleh dapatkan apa yang dia nakkan, sedangkan kita, apa yang kita nakkan, kita tak dapat. Tanya diri sendiri, tanya hati sendiri. Kita tak dapat sebab hati kita masih kotor. Kita tak dapat sebab kita kurang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat sebabkan kita kurang ibadah. Itu, tengok balik. Kenapa orang tu boleh dapat? Sebab itu rezeki dia dan kemungkinan amalan yang dia lakukan. Mungkin hati dia bersih, sebab itu dia dapat. Sebab itu you tak dapat. Jadi jangan iri hati, jangan ada rasa dendam, dengki dan lain-lainnya. Dan dengki ni, iri hati ni, lain-lainnya, dia tak semestinya ke orang biasa tau. Di kalangan-kalangan ustaz ke ustazah pun ada juga. Sebab iri hati dia bukan exclusively kepada orang-orang yang bukan ustaz atau ustazah, tak. Dengki dan iri hati ini boleh terjadi kepada manusia. Dan ustaz dan ustazah pun termasuk daripada manusia. Kadang-kadang ada daripada ustaz ni, nampak ustaz yang lain, ustaz yang lain ni berjaya, ustaz ni beli kereta, ustaz ni ini dan itu. Dia pun nak juga seperti itu. Dia pun jatuhkan orang tu. Kemudian dia sihir orang tu, contohnya seperti itu. Ada kes seperti ini. Di kalangan ustaz ataupun di kalangan ustazah. Ada. Di dalam negara dan di luar negara pun sama. Ada pula saya dengar, sorry mengganggu. Silakan. Mencelah. Ada pula dengar kawan ceritakan ada ustaz sihir ustaz lain. Ya, ada. Ada juga? Ada. Jangan gitu. Pengurusan jenazah pun ada. Oh ya? Ya, pengurusan jenazah, sihir pengurusan jenazah yang lain. Sebab apa? Pengurusan jenazah yang lain dapat job lagi banyak daripada pengurusan jenazah ini. Padahal pengurusan jenazah yang menguruskan orang meninggal, orang mati. Itu tak cukup ke bukti dia ada di hadapan mata tu? Tak cukup lagi ke? Itu saya pun tak tahu. Bila saya dengar cerita seperti itu, Allah. Tak tahu nak cakap apa lagi. Apa lagi yang boleh berikan kesedaran lagi? Saya, Wallahualam, saya tak tahu. Kan? Ya. So daripada ini, kadang-kadang orang yang pergi bomoh ataupun dia belajar sendiri pun ada juga. Kemudian yang kedua adalah ketika kita benci sangat dengan seseorang ataupun cinta sangat dengan seseorang. Jadi ketika kita benci, ada orang cakap buruk dengan tentang kita ataupun orang tersebut zalim terhadap kita. Caranya adalah bukan kita balas dengan sihir
Caranya bukan kita balas balik dengan zalim balik, tak. Tapi kita apa? Kita doakan orang tersebut biar Allah berikan hidayah. Biar Allah berikan apa yang dia nakkan. Daripada perkara yang baiklah, bukan yang benda yang buruk ataupun yang tak bermanfaat kan. So seperti itu cara kalau benci. Dan kalau cinta sangat dengan orang tu, jangan paksakan orang tersebut untuk cinta kita balik. Ini yang keluarlah ni semua yang ada namanya minyak bulu perindu, minyak pengasih, minyak dagu. Ini semua kadang-kadang daripada apa orang tu benci ataupun orang tu cinta sangat dengan orang lain sehingga tak dapat balik dia punya cinta tu, dia sihir. Jadi kalau kau istilahnya kalau kalau aku tak dapat engkau, orang lain pun tak akan dapat engkau. So ada yang cara seperti itu. Okay. Zalim Salim. Mungkin pada yang buat tu mungkin kita kena cerminkan diri kita jugalah. Apa kekurangan yang kita ada, mungkin kenapa dia tak suka kita. Yang best jangan fikir pasal tu semua. Fikir satu je, mungkin ada hikmah. Kenapa Tuhan tak izinkan you dengan dia tak berdua, tak bersama. Betul. Sebab mungkin Tuhan dah sediakan yang lebih baik daripada apa yang kau pula yang baik yang awak kerjakan sekarang. Okey, saya awal. Kan macam itu. Just fikir yang baik-baik je lah. Betul. Takkanlah ikan tu satu je kat pond. Betul, banyak ikan. Banyak, ada koi, ada gapi. Betul. Kalau tak ada dapat kecil-kecil ikan bilis pun jadilah. Jadilah. Okay, betul. Ya, so betul lah katanya suruh cerminkan diri. Kadang-kadang kita ada orang tak jatuh cinta dengan kita, mungkin disebabkan oleh akhlak kita. Kita punya kepribadian, kita punya sikap kita. Mungkin kita tak ada adab. Mungkin kita tak ada akhlak yang kepribadian yang baik sehingga boleh menarik orang lain cinta ataupun suka pada kita, dan kita panggil introspeksi diri. Introspeksi diri, betul. Introspeksi diri, ya. Perbetulkan niat kita, perbetulkan diri kita. InsyaAllah, bila kita buat Allah sayang dengan kita, manusia pun akan sayang. Mari sini, sayang. Saya peluk. Nampak? Saya beat dia. Okey. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang ada orang yang bila dia buat sihir ni, dia sebab dia nak try. Dia nak tahu benda-benda yang gaib-gaib ni, how does this thing work? Menjadi ke tidak, kan? So macam tadi lah katanya, yang kalau kau nak try, cuba kau boleh try ni, confirm perempuan ni melekat dengan kau. Contoh ada seperti itu. So dia just nak try je. Dan ketika dia try dan jadi, dia akan sangkut. Naik syok. Bila dah syok itu, dia akan buat lagi. Buat lagi. Setan. Buat lagi. So dia akan buat lagi. Itu kalau menjadilah. And kemudian ada juga yang ketika dia pergi ke tukang-tukang sihir ni, sebetulnya dia nak berubat. Ada. Maknanya apa? Dia nak berubat tapi bukan dengan cara syariat Islam. Dia berubat dengan cara adanya bomoh. Ketika itu bomoh tu minta nama mak contohnya, ataupun bomoh tersebut minta pakaian dalam, ataupun bomoh tu minta kuku, minta darah head. Ada yang minta rambut ataupun gambar. Ketika ada orang yang minta seperti itu, maka jangan berikan. Maknanya itu confirm bomoh dan confirm apa yang dilakukan itu tak termasuk dalam syariat Islam. Kalau you nak pergi berubat, nak buat pengobatan, kalau orang tu tak tahu you punya nama pun tak ada masalah, boleh. Maknanya pengobatan tu masih boleh dilakukan dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dia tak perlu minta nama mak ke apa, tak perlu. Siapa yang nak berubat kita, bukan mak kita. Jadi kalau boleh jaga-jaga, hati-hati seperti itu. Dan mungkin nasihat bagi orang yang terkena daripada sihir. Apa yang harus lakukan? Pertama sekali, kena redha. Kena redha bahawasanya apa yang kita terkena adalah termasuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa sihir. So means kita nak kena what do you call it in English? What do you want to say? Redha. Redha. Redha apa? Ikhlaskan. Apa?
Let go, let it go. Apa? Let it go Frozen. Lain. Ikhlaskan. Ha. Apa Ustaz? Mungkin ada orang tak tahu redha tu apa kan? Betul tak? Mesti orang tahu redha. Betul. Tahu kan? Apa? Redha just. Gitulah. Ha? Ya, in English. English. Redha. Accept it. Accept. Boleh lah. Accept lah. So, Yeah. accept. Yeah, Accept it is what it so, is. accept it is what it is. Just gini je lah, senang je. Reda je lah. Maknanya you ikhlas dengan ujian Allah SWT. Itu yang paling pertama. Yang kedua, tingkatkan you punya amalan. So, maknanya zikir harian. Kemudian you ada wirid-wirid harian. Bacaan Al-Quran. Especially surah Al-Baqarah. Selalu baca. Tak semestinya dalam satu hari you kena baca the whole surah Al-Baqarah. Boleh saja surah Al-Baqarah you bagi-bagikan kepada beberapa hari, 10 hari, 20 hari. Tak ada masalah. No problem. Kemudian yang berikutnya, jaga pemakanan dan juga selalu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dia ada satu ayat. You pernah dengar 1000 dinar? Pernah. Ada ayat 5 ayat syifa. Pernah dengar? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. So 5. Itu semua saya kasih you another baru punya. Ada lagi? Ada. 10 ayat pendinding Al-Baqarah. 10 ayat pendinding Al-Baqarah. Apa 10 ayat tersebut? You kena selalu baca. Yang pertama adalah ayat 1 surah Al-Baqarah ni. Ayat 1 sampai ayat 4. Okay. Daripada Alif Lam Mim dulu. Ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ayat yang kelima adalah ayat kursi. Kemudian dua ayat yang datang setelah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. So jadi 10. Kita ingat tadi. Baqarah 1 sampai 4. Kemudian tambah ayat kursi. Kemudian 2 ayat yang datang setelah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Okay, so 10 ayat ni. Dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang baca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah tersebut pada waktu pagi hari, maka Allah akan jaga dia daripada waktu pagi sampai ke waktu petang. Siapa sahaja yang baca daripada waktu petang, maka Allah akan jaga dia daripada waktu petang sampai ke esok harinya, paginya. Ya. Mungkin ada tanya, apa ayat tu? Yang itu tadilah. Ada orang tak tahu, ada yang macam tak fasih sangat kan pasal ayat-ayat ni. Boleh baca Romanize dia pun boleh. Yes. Betul. Tapi kalau yang ada kat rumah tu yang tengah tonton kat bawah, kalau ada mungkin nak tolong yang lain boleh komen, kasih lagi. Boleh. Jadi diorang pun boleh baca sambil tengok, sambil baca kat komen. Tolong sama satu sama lain. Yes. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Itu pun kena buat untuk you punya amal harian. So maknanya daripada dua-dua side kena perbaiki diri. Perbaiki diri, perbaiki niat, perbaiki hati. Maknanya daripada orang yang menyihir, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki hati, perbaiki diri. Sama juga orang-orang yang terkena sihir, mungkin disebabkan oleh dosa-dosa yang kita pernah lakukan sehingga terkena ujian tersebut. Maka perbaiki diri, perbaiki hati dan juga niatnya masing-masing. InsyaAllah, jaga amalan, Allah akan jaga. Ya, mungkin itu merupakan satu peringatan dengan cara macam gitu untuk awak kena terimalah keadaannya. Mungkin kita kurang solat contohnya. Jadi bila terkena sihir ni, jadi masanya untuk anda mempertingkatkan lagi seperti mana Ustaz cakap amalan-amalannya. Macam tu. Ya itu sajalah untuk hari inilah. Okey, untuk sihir pula. Untuk yang terkena sihir pun kau boleh cepat-cepat pergi berobat. Kalau boleh jangan jumpa. Yalah, berobat dengan cara yang betul. Betul. Okey. Kau nak pakai ustaz pun boleh. Tak ada, mana-mana semua peruqyah awak boleh boleh pilihlah. Mana yang awak kenal dekat pergi. Ya. Macam tu. Dan yang tukang buat tu kalau boleh yang suka menyihir tu kan. Suka main benda-benda ni kan, kau boleh stop lah. Sebelum kita naik syok. Sekarang memang syok. Apa kita buat semua menjadi. Awak puas hati, tapi satu hari nanti ada balasannya yang kita tak tahu bila.
Tapi Tuhan akan kasih kau punya. Tu yang kita tak nak terjadi pada korang. Kalau boleh stop it lah. Biarkan. Ya. Ada lagi Ustaz? Dah, itu saja. Itu sahaja. So, yang anak-anak muda sekarang, kalau boleh hati-hati. Apa-apa pun, kalau orang bagi barang ke, bagi apa pun, anak budak poli ke apa, kita budak poli ke, secondary ke, kasih, accept, ambil. Kalau boleh, hati-hatilah. Ya. Betul. Apa-apa pun, jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang kasih benda, kasih hadiah, kasih makanan ke apa, always best to baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Itu saya selalu ketengahkan doa tu. Amalkan setiap hari. Okey. Cakap pasal bab sebelum kita tamatkan ni, cakap pasal bab main sihir ni, cakap pasal makanan ni semua kan. Kita pun tak tahu kadang orang tak sihir pun melalui barang. Yes, true. Kotak-kotak aku kasih kau hadiah. Kita nampak macam baik, kita tak tahu apa. Habis ada pula macam kasih hadiah macam makeup. Tiba-tiba orang kasih makeup, kasih makanan-makanan. So, sama juga. Kalau orang kasih, before that, kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya biar tak ada yang memudaratkan diri kita. Okey. Itu dia. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Itu dia. Yes. Dan terima kasihlah kepada orang yang bagi kita iPad ni semua. Remy. Terima kasih. Lupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alah, insyaAllah. Tak gurau-gurau. Remy gurau Ya, insyaAllah. Semoga awak Baik, insyaAllah. rezekinya bertambah. Amin. Dan pahala sentiasa masuk dalam tabungan akhirat. Mana yang macam ni kan kita pakai ke apa. Orang lain dapat belajar, orang lain amalkan, dia dapat pahala. All the way sampai ke sini. Yes. Itu sajalah. Okey. Ya, itu saja. Ada kata terakhir? Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ya, jaga diri, kita jaga kita. Kalau kurang sihat, duduk rumah, jangan-jangan raya. Terima kasih juga untuk kita punya penaja kita. Yes. Sponsor. Yes. Siapa Iaitu The Tech Team SG. Yes. Kalau anda ada apa-apa pasal rumah, masalah rumah, taruhlah macam rumah nak kena tarik. Macam mana ni? Awak boleh hubung mereka. Nombor telefon kat bawah ni. Mereka akan bantu anda. Apa saja mengenai rumah, sewa rumah, beli rumah, mereka akan bantu anda. Okay. Jangan lupa untuk klik subscribe, like dan juga share. Dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi ketika kita uploadkan video terbaru kami. Ya. Dan kalau nak merch kami, yes, boleh langsung ke puaka.com, puakasg.com. Puakasg.com. Ya, betul. Ya, betul-betul. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Podcast Extra. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.